آلين الكرام وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. So Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ishrah li sadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wala quwwata. Qala ma'arif qad sallallahu sirra. Masalah berjalan menuju ke tanah Minah itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, kemudian daripada sudah lepas menempuh Wadi Muhassir, berpagilah ia pada hari nahar, hari raya, dengan terkadang mengucap talbiyah dan terkadang mengucap takbir, hingga sampai ke tanah Mina dan segala tempat jumrah atau tempat jamarat yang tiga, Ula, Wusta dan Aqabah. Maka melalui akan jumrah yang pertama dipanggil Jumratul Ula, yang kedua Wusta, dan yang ketiga. Dan tiada berbimbang seorang serta keduanya itu hingga sampai kepada Jamratul Aqabah. Maka melontar ia akan Jamratul Aqabah, kemudian daripada terbit matahari sekadar segala. Maka kafiat melontarnya itulah berdiri ia dengan menghadap kiblat, dan jika menghadap kepada jamrah itu pun tiada mengapa. Maka dilontarnya dengan 7 anak batu yang di dalam tangannya. Ya, 7 anak batu. Satu-satulah yang dibaling 7 sekali. Dan kemudian menghentikan talbiyah dengan takbir. Dan mengucap ia pada tiap-tiap kali sebiji batu, sebiji anak batu itu dilontar, akan ucapan Allahu Akbar ala ta'atir rahmani wa ragmi syaitan. Allahumma tasdiqan bi kitabik wa tiba'an li sunnati nabi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan Maha Besar. Aku melontar ini atas taat bagi Tuhan yang amat murah, dan menghinakan akan syaitan. Hai Tuhanku, aku membenarkan dengan kitab Engkau dan menurut bagi jalan Nabi Engkau. Ikrar yang besar dia buat. Dia buat baling syaitan. Jangan dibalik haji dikawan dengan syaitan. Sana dibaling, balik dia kawan. Jadi mana ini baling syaitan, zahir dan batin gitu baling. Dan menghinakan akan syaitan yang menjadi musuh. Dan minta supaya kita dapat mengikut akan sunnah, mengaku mengikut akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengikut sunnah itulah kejayaan. Ya. Man tamassaka bis sunnati dakhalal jannah. Cuba berpegang dengan sunnahku, kejaminan syurgalah untuknya. Jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah 106, takbir mengiringi tiap-tiap sembahyang fardu. Kata Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala qad sallallahu sirrah, maka apabila sudah melontar Jamratul Aqabah, putuslah daripada mengucap talbiyah dan takbir.
melainkan takbir mengiringi tiap-tiap sembahyang fardu yang 5. Dinamakan dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad, mana takbir yang dikaitkan dengan tiap-tiap waktu sembahyang. Maka itu dimulai daripada zuhur hari nahar, zuhur hari raya. Ini bagi orang yang buat haji ni. Yani hari ke-10 dari bulan Zulhijjah hingga kemudian daripada sembahyang asar. Hingga kemudian daripada sembahyang asar. Mana selepas sembahyang asar habis. Itu hari tasyrik. Maka jangan berhenti pada tempat melontar Jamratul Aqabah itu. Maka janganlah berhenti pada tempat melontar Jamratul Aqabah itu minta doa. Bahkan nanti berdoa apabila sudah sampai ke tempat tinggalnya. Maka sifat takbir, iaitulah dia melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu di antara takbir. Maka sunat diucapkan tiap-tiap lepas sembahyang. Hatta setengah kitab menyatakan dalam Ihya, walaupun ba'da salatil janazah, lepas daripada sembahyang janazah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah Ta'ala dengan banyaknya. Maha suci Allah Ta'ala pada pagi dan petang. Tiada Tuhan yang bersifat ketuhanan, tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah dalam keadaan tunggalnya. Tiada sekutu baginya, keikhlasan bagi agama, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Tiada Tuhan melainkan Allah dalam keadaan esa tunggal. Sadaqa wa'dah, telah benarlah janji Allah Ta'ala. Wa nasara 'abda, dan menolong akan hamba-Nya. Wa hazamal ahzab wahdah, dan telah menghancurkan bala tentera Ahzab dalam keadaan esa tunggal. Dalam takbir hari raya orang seronok apabila bangkit perang Ahzab. Dalam takbir raya ini bangkit perang Ahzab. Itu maknanya satu perkara yang besar yang ada dalam ucapan lafaz takbir. Tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Wallahu Akbar, dan Allah yang Maha Besar. Kemudian masalah 107, menyembelih korban dan hadiah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan sunat kemudian daripada melontar Jamratul Aqabah, ia menyembelih hadiah jika ada sertanya hadiah, atau menyembelih akan korban. Yang lebih afdalnya menyembelih ia dengan sendirinya, tak payah wakil orang lain. Itu yang baik. Dan dibaca pada waktu menyembelih itu akan lepas bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka wa bik, ya Allahumma minka wa bika wa ilaika taqabbal minni kama taqabbalta min khalilika Ibrahim. Jadi dengan nama Allah Ta'ala aku menyembelih ini. Bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Besar. Hai Tuhanku, daripadamu dan denganmu dan kepadamu. Ya, itu mana daripada Allah Ta'ala, minka ay minallah, wa bika ay wa billah, wa ilaika ay wa ilallah. Ini tajuk besar. Minka, semua itu datang daripada engkau ya Allah. Wa bika, isyarat fana. Wa bika, dan dengan engkau ya Allah. Segala-galanya dengan Allah. Tidak ada satu benda boleh mawujud, boleh bergerak, boleh diam, boleh berjalan, boleh bercakap, melainkan dengan Allah Ta'ala. Semua itu dengan biqudratillah wa iradatillah wa bimasyiatillah wa ilaika, dan kepada engkau. Ya, kepada Ta'ala lah semua kembali. Menunggu masa yang kita akan kembali. Semua daripada dia, dengan dia, kepada dia balik. Itulah hakikatnya.
Dan terimalah daripada aku sebagaimana sudah engkau terima daripada kekasihmu Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, yakni kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah terima korban Nabi Ibrahim yang penuh dengan ujian besar, anak Nabi korban, dan baru digantikan dengan Kibash. Ibrahim ni banyak ujian besar, ya, dibakar, anak disusmelin, ya, bukan kecil-kecil anak punya ujian yang besar pada Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala Nabi Ibrahim AS. Macam mana pun martabat dan makamnya adalah tinggi. Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul. Maka korban unta itu, korban itu dengan unta lah lebih afdal. Kemudian maka lembu, kemudian biri-biri. Yang afdal, yang besar lah unta. Kemudian lembu atau kerbau, kemudian biri-biri. Dan seekor biri-biri itu afdal daripada bersekutu 6 orang pada seekor unta atau lembu. Mana afdal? Kita kongsi dengan kita buat seko. Buat afdal buat seko. Ya. Dan kibash itu afdal daripada kambing. Ya, kibash itu lebih afdal. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah usia binatang yang memadai korban. Bermula umur atau usia unta yang memadai korban ialah 5 tahun masuk kepada 6. Mana 5 tahun lebih. Walaupun lebih sikit, maka dah boleh. 5 tahun masuk kepada tahun yang ke-6. Besarlah. Dan usia ataupun umur lembu, iaitu 2 tahun masuk 3. Maknanya 2 tahun lebih. Dan usia kambing biri-biri setahun masuk kepada 2 tahun. Mana setahun lebih. Masuk 2 tahun dah boleh tak? Ya. Dan usia kambing betul. Ada kambing tak betul. Ini dia tulis kambing betul. Jadi kambing tak betul atau wagu. Jadi usia kambing betul. Kambing tak betul dan kacuk anjing tak betul. Ya. Dia bawa pada Thailand tak? Satu lori dia hantar balik dia. Telinga macam telinga batal. Dan dapat kajian bahawasanya kambing tu disuntik dengan air benih anjing bulldog. Dia ambil kau tu dia. Oh, sebesar tu. Sebaik dia tak menyalak. Namun tanduk ni menyalak kacau kerja. Itu kambing biasa ni, kambing betul kambing kacang ni kan, kambing kampung. Iaitulah 2 tahun masuk kepada 3 tahun. Kalau kambing biasa ni tuan lambat sikit lah. Kalau berniaga banyak dia bibi senang. Setahun ni, setahun lebih sikit dah boleh. Kalau kambing kampung 2 tahun masuk tahun ketiga. Mana 2 tahun lebih. Inilah pada mazhab kita Syafi'i radhiyallahu an. Ada pun pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, seperti yang disebutkan oleh Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya yang bernama Waniyah, maka usia kambing kibash yang memadai korban ialah 6 bulan masuk 7. Lagi cepat. Itu boleh. Dan usia kambing betul. Kambing betul. Setahun masuk kepada 2 tahun. Mana sikit tahun ni dia ringkas sikit. Dan umur lembu memadai korban itu sempurna 2 tahun. Maka umur unta memadai korban itu adalah sempurna 5 tahun. Tak payah lebih. Cukup dia dah boleh dah. Itu maksud dia. Ringan sikit. Cepat sikit boleh buat lah. Tahun-tahun Qamariah dan tahun bulan ni macam Syiah. Kena tanda betul. Siapa yang beri korban, jaga kambing kena amanah tu. Kan? Namun tiap ramai nak beli kambing tak cukup. Okey Syekh dah, ni lebih dah. Kambing besar, hanya kawan. Ni Lego kan. Kita kena jaga betul. Kemudian masalah seelok-elok kambing yang diperbuat korban bagaimana? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah bersabda Rasulullah SAW, khairul udhiyah, ada di dalam al-udhiyah, khairul udhiyah baca idhafah, sebaik-baik korban
ialah al-kabsh, al-aqran, wal bayda afdal min ghabra was sawad. Mana terlebih elok korban itu kambing biri-biri yang bertanduk. Biri-biri akran yang ditanduk. Dan kambing yang putih lebih afdal daripada kelabu dan yang berwarna hitam. Cari kambing putih daripada ni. Ya. Jadi banyak dia orang punya putih kan. Tapi putih dah berkarat. Dan ni merah bulu ni. Ni kubang ni kerja kan, tak jaga betul. Asal dia putih lah cantik. Tapi kalau di Mekah, masya-Allah. Tengok kambing gila, tengok kambing tadi macam-macam ni lawa kan. Dia mapan panjang. Ada yang bulu betul-betul macam kapet pada kan. Dahsyat. Lepas tu dia orang ketam bulu dia kan. Dia orang ketam bulu dia, dia orang buat kapet macam-macam. Apa hukum bulu dia? Boleh lah, tak ada masalah. Ya, haiwan yang makul, haiwan yang boleh dimakan, maka bulu dia boleh diambil waktu dia hidup. Ada pun kalau dia mati syarat mesti disembelih. Kalau dia mati tak sembelih maka tak boleh ambil bulu dia, hukum najis. Ya, itu haiwan yang makul yang boleh dimakan. Ada pun haiwan yang tak boleh dimakan lain daripada babi dan anjing dan keturunan dia. Umpamanya kucing. Selama bulu tu ada pada badan dia dan waktu dia hidup, maka hukum dia adalah suci. Bila ditanggal, hukum dia ada najis. Ya. Bulu ayam je bulu ayam. Bulu ayam tengoklah. Kan? Kalau kita cabut waktu dia hidup tak ada masalah, digugur waktu hidup tak ada masalah, kan? Tapi kalau sekiranya dia mati, tak boleh ambil bulu tu. Walaupun bulu tu dia sayang, cantik ayam dia, ayam segamu. Beli mahal, langgar di lori sayang, dia ambil bulu kawan. Buat kuih telinga. Waktu semayang masuk dalam kocik, batal semayang. Itu binatang yang boleh makan, bulu ayam. Mana kalau kita sembelih, bulu dia boleh ambil. Kalau di masa hidup, bulu dia kita cabut atau gugur, boleh dipakai. Ya, maknanya tidak najis. Yang najis satu je, kalau dia mati, tidak sembelih. Itu haiwan yang boleh dimakan. Macam ayam, itik dan sebagainya lah. Ada pun yang tak boleh urus now. Ya? Macam isyak dada yang rupa. Tengok rangka, jalan bila nampak rangka. Itu tidak memada. Ya? Dia kena cari yang sempurna. Dan tiada memadai yang kena kurap. Sebab apa tu? Sebab kurap ni jenis dia akan memakan daging. Daging akan rosak. Sebabkan sedangkan dia kendaki pada binatang korban ialah daging. Bila kurap tu daging dah banyak rosak. Sebab tu masalah ketap telinga dalam mazhab kita Syafi'i jaga tu. Ya. Kalau ketap terbelah tak apa. Kalau ketap tanggal isi tak boleh. Namun juga ada pendapat kaum mazhab lain yang mengatakan kalau tak sampai robok, koyak tak sampai 1/4 boleh lagi. Sebaik ada boleh kita taklid. Kalau mazhab Syafi'i kita keras ni. Ya. Segala benda yang makul yang boleh dimakan jangan dihilangkan. Kalau cocok terbelah tak apa. Kan? Ni jenis ketap kan, pop dah cabut. Isi dah cabut. Yang main top kan. Sebab ada khilaf mazhab lain. Lega sikit tukang jual kambing. Pada bela kambing tengok kamu dah ketap je kan. Orang tak datang beli lah kacau ni. Jadi maknanya tu ada khilaf ulama situ lah. Dan tiada memadai yang buta atau yang terbelah telinganya jika tiada hilang daripada satu juzuk sekalipun. Ya, tiada memadai yang buta satu atau yang terbelah telinganya. Tapi jika tiada indil ghayah, itu makna jika tiada hilang daripada suatu juzuk sekalipun. Ya, yang terbelah tu kalau cocok lain terbelah. Ada tak mau. Dan tiada memadai korban yang terkerat telinganya. Telinga terkerat atau hidungnya. Mana menghilangkan akan juzuk benda yang boleh dimakan walau sedikit. Dan jikalau sedikit sekalipun tu. Walaupun sedikit sekalipun tak dibenarkan. Dia kena pilih yang baik-baik itulah. Inilah pada mazhab kita Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan memadai ketiadaan susu, ya, dan ketiadaan ekor daripada asal kejadiannya. Ini jenis kambing tak ada ekor, kontut kan, ada juga. Ada yang tak ada tanduk pun, ada juga, ada tak. Bersalahan yang dikerat maka tidak memadai. Dia ada ekor, dia kerat ekor kawan, maka tak boleh buat korban. Ya. Dan memadai khasi, ya, binatang yang telah dikembirikan, itu memadai.
dan memadai. Sebab apa? Dia tak ada rosak apa, bahkan dia gemuk kan. Maka hukum kita kembiri binatang. Kalau binatang tu makul yang boleh dimakan, dengan syarat dia belum boleh berkahwin. Ya, dia tak pandai mencari teman hidup. Kecil lagi tu. Tujuan kita apa? Untuk menggemukkan dia. Adapun kalau dia dah boleh berkahwin, itu tak boleh. Kita menyeksa dia, tak boleh. Ya. Adapun binatang yang tak dimakan tu tak ada boleh sekali, tak ada tujuan syar'i. Tak ada tujuan nak makan. Sebab dia orang kembi tu nak gemuk kan. Ya. Bila dia dah kembi, dia tak ada minat pada betina dia tuan. Ya. Dia kerja dia apa? Tekun makan dia je. Badan dia naik tuan. Isi dia bertambah. Dan memadai. Ya, yang tiada bertanduk dan memadai yang pecah tanduk ni tak apa. Jika tiada membinasakan daging. Sebab kendak kita dia berkorban daging. Jadi kalau dia terbelah tadi sampai ke pangkal daging dia rosak, tetap memadai. Tapi kalau ujung dia sikit dia terpatah tu, itu tak ada masalah lagi. Sebab daging bukan gharat atau tujuan. Ya. Habis dah tu. Kemudian satu lagi kata Imam, kata Tuan Pengarang kita, masalah tahallul pertama. Itu bagaimana? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya, kemudian daripada menyembelih itu hendaklah ia bercukur kepala. Ya, selepas daripada dia sembelih, hendaklah dia bercukur kepala. Maka bercukur kepala itu sunat baginya menghadap kiblat dan dimulai daripada hadapan kepalanya, maka dicukur sebelah kanan hingga ke belakang. Atas ke belakang. Kemudian maka dia ambil cukur dari hadapan pula kepala yang baki ke belakang. Lalu dihabiskan yang sebelah kirinya hingga belakang. Itu yang terbaik, yang sunat lah. Kalau gunting mudah apa juga, tapi afdal dicukur. Dan rambut dalam bab tahallul tak ada masalah. Dia nak ambil rambut mana tak apa. Ya, nak ambil rambut ujung ni ke, kan orang perempuan rambut panjang dekat ujung ni, pun boleh juga. Ada buat wuduk, jangan. Wuduk kalau sapu kepala, boleh satu kepala disuruh kulit. Kalau rambut kepala, boleh sapu dengan syarat. Dengan syarat rambut tu masuk dalam had kepala. Kalau diterik masuk kepala. Kalau diterik tu pergi belakang, tak boleh. Disanggul tinggi, sapu atas sanggul dia. Yang kena air tu bila buka dia, bubur dah jatuh ke belakang, tak masuk dalam had kepala, maka tak sah basuhan. Ya, kecuali kalau ada air tu serap ke bawah, tu lain lah. Itu nambah wudu. Tentang rambut berbeza dengan tahallul. Ya, dalam bab wudu dengan bab tahallul rambut berbeza. Kalau tahallul rambut tak ada, mana-mana rambut pun dekat tak. Dan doa dia, Allahumma asbit li bi kulli sya'ratin hasanah wamhu anni biha sayi'atan warfa' li biha indaka darajah. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah, sabitkanlah olehmu bagiku tiap-tiap helai, bi kulli sya'ratin, dengan tiap-tiap helai rambut tu akan satu kebajikan. Wah, banyak kan? Satu kepala tu berapa? Tak kira gitu kan. Pagi petang tak kira. Banyak ada. Dan hapuskan olehmu daripada aku dengan dia tadi akan satu kejahatan. Mana selai rambut dapat kebajikan, hapus satu kejahatan. Dan angkatkan olehmu bagiku dengan dia akan satu darajat. Masya Allah. Selai rambut, satu darajat naik. Satu darajat naik. Besar tu. Sebab kita minta Allah Ta'ala, minta besar-besar lah. Kan? Raja segala raja. Takkan lupa raja minta RM1 dia. Dia masuk raja, nak masuk istana dah bayar. Tiba di sana, tuanku ada hajat. Ada tuan minta, apa minta RM1. RM1 minta raja. Kan? Minta raja, minta besar-besar. Kan? Tengok dia besar-besar minta ni. Ya, tiap-tiap satu helai, satu darajat dia angkat. Kemudian orang perempuan itu afdal baginya gunting rambut. Ya, jangan dia cukur lah kan, macam Tok Ci. Tok Ci. Kalau kita pergi Thailand kan, dua-dua botak kan. Yang kuning tu jantan, yang betina dia warna putih. Tahu? Tok Cha panggil. Sami tu. Yang jantan tu orang panggil apa? Tok Cha. Yang laki-laki, yang perempuan tu orang panggil Tok Ci. Dia tengok lagi jauh kepala bulat sama macam tepung kelapa. Tunggu saya kata kan, dia ni kalau masuk Islam, silap jadi wali gitu. Kan dia tinggal dunia habis tuan. Kan kaki ayam ni tuan. Oh dahsyat ni. Kalau dia masuk Islam tu, masya-Allah. Silap jadi wali tuan. Dia tinggalkan dunia habis tu. Macam-macam tuan. Nafsu diakalkan dalam dunia tak dapat, akhirat tu dapat. Betul 220.
Dunia kosong, akhirat pun kosong. Sebab apa? Akidah dia rosak. Allah. Jadi afdal bagi perempuan gunting rambut dan tiada tumbuh rambut kepala. Ya, dan yang tiada tumbuh. Jenis dia ni memang tak tumbuh kepala. Rambut dia bersinar. Licin macam cermin tuan. Bawa ia melalukan pisau pencukur kepala dia. Ya, ambil pisau cukur lalu aja. Tapi kau tekan rabak belakang. Kau tekan rab sebelah lagi. Lalukan atas kepala ya. Sunat gitu. Maka manakala sudah bercukur kemudian daripada melontar Jamratul Aqabah, maka hasil baginya dipanggil tahallul awal, ya. Tahallul pertama. Tahallul itu mana kelepasan. Perlepasan pertama satu, kemudian perlepasan kedua. Tahallul mana menghalalkan yang peringkat pertama dan penghalalan peringkat yang kedua. Peringkat pertama semua boleh, melainkan urusan dengan perempuan jima' apa semua tadi. Yang kedua tahallul sani habis, semua lepas, ya. Kita semayang dia juga. Kita ada tahlul. Tahlul apa dia? Salam. Bila bagi salam dia habis. Halal lah benda yang haram sebelum. Ihram kita angkat takbir. Dengan Allahu Akbar, itu kita ihram semayang. Bermakna? Sebab itu namakan takbiratul ihram. Takbir lepas Allahu Akbar. Al-ihram tu sebab dia mengharamkan benda yang halal sebelumnya. Sebelum semayang apa? Makan, minum semua halal. Bila angkat takbir tak boleh makan dah. Haram. Boleh. Kecuali selepas salam. Tahlul. Ya, lepas salamnya barulah boleh membuat benda yang tegas sementara dalam sembahyang. Itu dalam haji ni. Atau dikerjakannya melontar dan tawaf. Dapat tahalus awal. Atau dikerjakannya bercukur dan tawaf. Dia cukur kemudian dia tawaf. Maka salah satu daripada tiga. Bila dia buat tiga semua habis semua kerja. Daripada tiga kelakuan ini hasillah dipanggil tahallul. So ya. Berapa? 8. Wadalil situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirra. Wadalilu alaihi qauluhu ta'ala innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin khabir. Walizalika kana yasna'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yasbiqu Jibril alaihi salam fil wahyi hatta nazala qaul ta'ala wala taj'al bil qur'ani min qabl an yuqda ilaika wahyu. Wa lihaza ta'akhkhara Jibril atau boleh baca Jibril alaihi salam lailatul mi'raj wa lam yastati' an yatajawaza min sidratil muntaha. Masyaallah. Summa wassafa sajara biqauli ta'ala la syarqiyyatin wala gharbiyah ay la ya'riduha al-hudud wal adam wat tulu wal ghurub bal azaliyatun lam tazal kama anna Allah tabaraka wa ta'ala qadimun azaliyun lam yazal zatuhu abadiyun fakaza sifatuhu li'annaha anwaruhu wa tajalliyatu wa sifatuhu qa'imatun bizatih. Adapun dalil yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah menerima Quran secara utuh sebelum malaikat Jibril alaihissalam, ya, itu adalah surah An-Naml, ya, surah An-Naml. Dalam surah An-Naml disebut iaitulah ayat 6. Apa ayat dia? Innaka latulqal Qur'an min ladun hakimin khabir. Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberikan Al-Quran dari sisi Allah Ta'ala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ini secara khusus sebenarnya. Secara batin atau secara khusus. Adapun penurunan melalui Jibril itu satu peringkat ke seperingkat yang menunjukkan asbabun nuzul. Jadi oleh kerana itu Nabi Rasulullah SAW pernah mendahului malaikat Jibril dalam urusan wahyu kemudian diturunkannya. Masya Allah. Syekh dia jalan dibuka anda ni. Dia tak pernah dengar kan? Dia tak pernah dengar lagi. Iaitu apa?
wahyu mendalui Jibril. Rasulullah ada dapat cara pengkhususan dia. Berdalilkan ayat tadi. Innaka latulqal Qur'ana min ladun hakimin khabir. Satu. Karena Nabi Nabi SAW punya wayasbikul Jibril dan mendahului akan Jibril AS fil wahyi, dalam wahyu. Hatta nazala qauluhu ta'ala wala taj'al bil Qur'ani min qabli an yuqda ya ilaikal wahyu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu, ya. Janganlah engkau mendahului tentang Al-Quran sebelum Allah Ta'ala menentukannya kepadamu tentang wahyu yang akan diberikan kepadamu. Ini secara zahir. Habis. Contoh lain ketika malam Mi'raj. Rasulullah SAW meninggalkan malaikat Jibril alaihissalam kerana malaikat Jibril tidak mampu melewati Sidratul Muntaha. Ya, pohon sidrah. Ya, mana dalam alam nur Jibril kata setakat ni aku masuk. Kalau aku pergi lagi, aku pun akan terbakar. Sini mendalilkan ada kala murid tu mencapai makam lebih tinggi daripada guru pun ada. Ya, ada kala-kalanya begitu. Itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi isyarat secara zahir bahawa Nabi dipimpin oleh Jibril menandakan kita dalam perjalanan mesti ada murabbi atau kena ada mursyid yang memimpin kita. Adapun soal pembukaan itu kurnia Tuhan. Kalau Tuhan nak pergi lebih, dia boleh pergi lebih. Siapa yang dia kendaki. Kemudian Allah SWT menyifatkan pohon tersebut dengan firman-Nya, la syarqiyah wala gharbiyah. Yani tidak dibatasi oleh satu batas dan tidak akan hilang serta tidak disifati dengan sifat muncul dan hilang. Tetapi cahaya tersebut ialah secara azali, tidak akan hilang selama-lamanya. Seperti halnya zat Allah Ta'ala yang maha awal lagi azali dan kekal. Semua maknanya kerja Allah Ta'ala yang maha hebat dalam alam-alam yang di atas. Begitu pula sifat-sifatnya. Kerana sifat-sifatnya adalah cahayanya dan tajalinya, dan sifat-sifatnya selalu berada pada zat, ya. Wasifat qaimatun bizatih, di mana sifat ialah berdiri pada zat. Itu benda yang tidak boleh bercerai tanggal. Kemudian pada yu'badu illa an yankashifal hijab min wajhil qalb, masyaallah, bil idafati tilkal anwaru fa yushahidur ruh min tilkal mishkah ya sifatil haqqi ma'a anna al maqsuda min khalqil alam ila kashfu zalikal kanzil makhfi, masyaallah, kama marra fil hadis al qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni, ai liya'rifuna sifati fid dunya. Seorang tidak akan boleh beribadat dengan benar kepada Ta'ala kecuali telah terbuka penghalang hatinya. Maksudnya ibadat akan jadi sempurna bila hijab terbuka. Selagi hijab dia tidak terbuka, dia beribadat dalam keadaan belum sempurna. Ya. Sebab tu semayang kita, ngakulah kan. Bunuh nak semayang. Belum rokok dah terbagai, confirm. Belum rokok dah terbagai. Baru baca doa iftitah dah mengayau. Utara, selatan, timur, barat, laut, darat, macam-macam. Dia buat kira dan semayang pun dia. Dia main sampuang dalam tu. Ya, yang menjaga masuk menjaga dan semayang. Yang bertani berkebun, kebun masuk dan semayang. Yang ke laut, laut masuk semayang dan habis lebu semayang. Sebab apa tu dia dapat? Apa sebab dia tak dapat lagi sempurna, tuan-tuan? Ya, sebab la yang kasyiful hijab. Hijab tak terangkat. Hijab tak terangkat, dia jangan termeranglah. Dia bacalah kitab banyak mana besar. Selagi hijab nurani dia tak terbuka lagi, tuan-tuan, dia tak akan dapat kamal dalam sembahyang. Sebab ilmu ni merupakan ilmu pembukaan mukasyafah. Ya, bila Tuhan bukakan antara dia dengan Allah Ta'ala, kashfin, dipanggil kashful maknawi. Ya, pembukaan jenis dalaman.
Ni dalam antara dia dengan Allah Ta'ala. Dia satu lagi kasyaf syuri. Kasyaf syuri ni wali-wali pun tak nak kan. Boleh tengok nampak orang, hati orang bertergopong tu, tak ada kerja nak tergopong orang. Ya. Dengan pancaran nur kuat dekat dia, gitu tergopong sana tergopong sana tu kerja. Apa nak tergopong? Itu semua makhluk. Pembukaan paling besar antara kita dengan dia je. Itu dia panggil kasyaf maknawi. Yang ni kalau dapat, lenyap yang lain, ketika itu ibadat dia semua cantik. Sebab yang mengganggu yang lain lah. Yang mengganggu ialah khalqiyah, makhluk, asar, akdar, makhlukat. Ini yang mengganggu hubungan kita dengan Ta'ala, mengganggu pandangan kita ke hadirat Allah Ta'ala. Maka bila benda ni dah selesai, pum, tamam dia akan dapat. Lagi benda ni tak selesai, hijab masih ada, jangan ceritalah. Dia ulama besar mana sekalipun segi syariat, dia akan sangkut lagi. Sebab urusan ni adalah urusan dalaman. Ya? Sebab tu dengan tidak segan siru, tidak teragak-agak, Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali menyatakan martabat ulama-ulama fiqh hanya duduk peringkat nafsul lawamah. Buka dalam Ihya. Setinggi mana pun 4, 5, 6 mazhab dia alim, kitab besar mana pun dia baca, dia bersyarah, tergangkat kaki. Putus tali maid di ceramah. Tak ada. Kata Imam Ghazali, martabat dia adalah lawamah. Apa makna lawamah? Nafsu yang membenci kepada kejahatan. Setakat benci je. Ya, dia nak naik kepada mulhamah jarang-jarang. Mulhamah ni sentiasa dihujani oleh waridat, futuhat dia dapat. Dan ketiga dia turun naik nafsu mutmainnah, sudah duduk makam orang arif. Duduk mutmainnah, baru dia duduk makam arifina billah. Kalau dia tak duduk mutmainnah, dia tak masuk makam arif lagi. Ilmu dia banyak mana sekalipun. Tapi ilmu pun ada. Kalau tak ada ilmu, dua-dua lingkup. Ya, kalau tak ada ilmu, dia buat mahal. Dua-dua lingkup, patah sayap dua-dua. Kalau sayap dia ilmu banyak, tapi Quranian dia kurang bersebelah sayap. Dia kena betulkan lagi satu. Quranian dia betul dua, baru dia boleh terbang ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia boleh naik makrifat sebenar ke Tuhan. Ya, itu pembukaan dalaman penting. Jadi yang tercantik kalam itu. Fala yu'badu illa an yankashifal hijab min wajhil qalb bi idafati tilkal anwar tu. Ya, cantik entah ni. Seseorang tidak akan boleh beribadat dengan benar kepada Allah Ta'ala kecuali telah terbuka penghalang hati. Apa makna penghalang hati? Hijab. Sama ada hijab bentuk zulmani, maksiat mungkar, atau hijab bentuk nurani. Iaitulah ilmunya, amalannya, ya amal-amal dia nampak amal, dia tak mati ke lagi. Lepas tu dia kena keluar. Dia kena keluar daripada hijab tu. Yang menghijab diri kita. Ya, sebab dia kata dalam Hikam Ibn Ruslan, kulluka syirkun khafiyyun la yuqasulahu. Wujudan engkau pandang engkau tu syirik. Syirik khafi yang menyebabkan kamu tersekat daripada Allah Ta'ala untuk mendapat madad bantuan nur daripada Allah Ta'ala. Kamu terhijab lagi. Kena matikan dulu. Sebab dia kata iza kharajta anka faqad wasalta ilaika. Kau keluar daripada diri engkau, baru kamu sampai ke Tuhan. Inilah ada makna dia ni. Kena riyadhah mujahadah. Ya. Seorang tidak akan boleh beribadat dengan benar kepada Allah Ta'ala kecuali telah terbuka hijab dia. Ya. Bila mana hati telah boleh menerima cahaya tersebut, ya, dia boleh menerima nur daripada Ta'ala, pancaran nur makrifat daripada Tuhan, dan nur ini akan sampai, akan usul, ya, bila alat penerima dia cantik dan bersih. Itulah hati dia. Ya, hati bila terlampau bersih, maka pandangan dia melepasi hijab. Hati bila terlampau bersih, pandangannya melampaui hijab. Pum, tembus. Tapi kalau hati pandangan dia tak lepas, menandakan hijab dia masih tebal lagi. Ya, hijab dia masih tebal lagi. Allah. Sebab tu disuruh apa? Suruh banyak tembak hijab, kikis. Tujuan itu. Riyadhah mujahadah untuk apa tadi? Nak kikis hijab. Dia hijab tu sekeping tanggal sampailah dia terang. Bila dia terang saja, pancaran makrifat dia akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dapat pancaran makrifat daripada Ta'ala itu nikmat sebesar-besar. Hatta yang kashifalana anwarul muraqabah wal musyahadah. Itu tadi. Hatta yang kashifalana, sehingga terkasyaflah, terbuka daripada kami anwarul muraqabah, nur muraqabah dan nur musyahadah. Terbuka aja itu tamam. Ya. Itulah senikmat-nikmat, sehebat-hebat, selazat-lazat
Ya, antara dia dengan Allah Ta'ala akan dapat. Ketika itulah bau tamam, hati dia takkan berpaling pada dunia ini. Ya, dia takkan boleh dijual beli dengan dunia ini. Sebab apa? Dia tak ada heran dengan dunia dah. Ketika itulah dia akan tengok emas dengan tai unta kering atau emas dengan batu, sama je, kata Rabi'atul Adawiyah. Sama, dia tengok sama. Sebab apa? Unsur nafsani telah diblok. Unsur kenikmatan nafsu telah diblok dengan apa? Unsur nikmat tawajuh ke hadrat Tuhan. Kelazatan dengan Tuhan tadi membakar lazat lain. Sebab tu kena cari mahabbah, tuan-tuan. Ya. La yasulu makamil mahabbah illa ba'dal fana. Takkan sampai makam mahabbah melainkan dia kena fana dulu, tuan-tuan. Fana mana lenyap yang lain. Ya. Lenyapkan yang lain, baru dia akan dapat benda itu. Sebab tu bantuan zikir amat penting. Ya. Zikir yang ada sanad itu lagi cepat sampai. Banyak tembak. InsyaAllah itu buka. Ya. Bila mana hati telah boleh menerima cahaya tersebut, maka dia akan terbuka dan rohnya akan dapat melihat sifat-sifat Allah Ta'ala dari pantulan cahaya cermin hati tadi. Melihat dengan apa ni? Melihat aja ke tu. Bukan lihat dengan mata kepala, ya. Melihat dengan mata hati. Dipanggil muraqabah musyahadah. Itu maksudnya. Adapun di akhirat dia tengok mata betul. Tapi cara yang tak serupa dengan makhluk. Tetap kekal. Dasar tu tak akan berubah. Laisa kamisli syai' itu tak akan berubah. Kalau berubah dia kufur orang tu. Mana sudah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Sedangkan Tuhan tak serupa dengan makhluk atas apa jihad sekalipun, atau pihak apapun. Pihak zat, pihak sifat, pihak af'al, asma' dia tak sama. Allah Ta'ala zat wajib wujud, cara dia. Kita zat mungkinan wujud, cara kita. Ya, ada pun dilihat itu Tuhan tambah atra di akhirat, cara itu hak Allah Ta'ala. Dia dapat melihat. Itu nikmat paling besar tu. Bila dia tak jali kerja dengan zat Allah Ta'ala, maka hilang segala nikmat yang lain. Dia tak nak lagi dah. Ya, bila Tuhan tanya nak lagi, dia kata tak nak dah. Sebelum sampai situ, Tuhan beri nikmat tu, dia tanya dia nak lagi. Tuhan tunjuk lain, dia nak lagi. Tuhan tunjuk lain, dia nak lagi. Tapi bila sampai situ, dia stop. Nak, tak nak. Itu. Maknanya setamam-tamam nikmat ialah ru'yah. Ya, dapat memandang dengan mata dia di akhirat akan Allah Ta'ala dengan cara yang tidak serupa dengan makhluk. Itu akhirat. Atas dunia dapat mandang siapa? Mata dalam. Itu dipanggil syuhud dengan Allah Ta'ala. Ya, dapat makam musyahadah tu, masya-Allah. Itu dipanggil golongan ni, panggil orang yang wasilin, orang yang sampai ke hadirat Allah. Dimasuk dalam makam ihsan. Maka di situ ada dua peringkat, muraqabah dan musyahadah. Itulah maksud penciptaan alam. Itulah sebenarnya maksud penciptaan alam. Tuhan jadikan semua makhluk, itulah maksudnya. Supaya kita mengenal akan dia. Iaitu terbuka rahsia yang tertutup. Ya, terbuka rahsia yang tertutup, seperti dalam hadis qudsi dikatakan, aku adalah gedung yang tersembunyi, maka aku ingin diketahui, maka aku menciptakan makhluk agar mereka mengenal. Mana aku benda yang tertutup, tidak siapa yang boleh mengenal melainkan telah buka. Ya, maka aku ingin aku diketahui. Mana aku ingin aku diketahui. Fa'aratu an u'rafa. Ya, aku kasih, aku suka aku dikenali, maka fakhalaqtul khalqa, aku jadikan akan makhluk. Tujuan apa? Liya'rifuni, supaya mereka mengenal akan daku. Maka pengenalan dimaksud di sini ada pengenalan, kemuncak pengenalan. Kemudian wa ammar ru'yatuz zat fahiya fil akhirah bila wasitatil mir'ah. Insyaallah. Allahumma ja'alna minhu. Bin nazari sir wa huwa al-musamma bitiflil ma'ani kama qala Allah Ta'ala wujuhun yawma izin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Wa la'alla al-muradu min qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rabbi ala surati syabbil amrad. Aku lihat Tuhanku, kata Rasulullah, di atas rupa seorang pemuda yang cantik. Jaga ni tak kalam. Rasulullah kata, aku tengok mana Tuhan ala surati syabin amrat, di atas rupa pemuda yang tampan. Apa maksudnya? Bukan Tuhan tu pemuda kan. Kalau siapa kata Tuhan super pemuda, kapi menongging itu terus. Bergulung di kapi itu. Ya, Tuhan tak serupa dengan makhluk. Jangan main-main benda ni. Kena faham betul-betul hadis. Ya. Maknanya rupa laki-laki itu rupa tempat tajalli dia. Ya.
Dia tengok di situlah ditajalikan rasa kebesaran Tuhan. Bukan dia tu Tuhan ditajali. Ya. Macam kita tengok dalam cermin lah, ternampak rupa kita cermin. Adakah itu kita dalam cermin? Bukan. Tapi adakah lain daripada kita? Tidak. Oh, pening kepala aku gitu. Ya, dia bukan kita tapi tidak lain dari kita. Wah, lagi pening. Ini bahasa mana pula kau aja. Dia bukan kita tapi tidak lain dari kita. Faham? Ya. Bayang dalam cermin tu bukan kita. Kita luar ni, tapi bukan lain daripada kita. Mana apa? Dia menterjemahkan kita tu. Kita lah tu. Bayangan kita tu. Bayangan. Dia panggil tempat apa nama pencerahan atau tempat mazhar, tempat kenyataan. Jadi makhluk ni panggil tempat kenyataan kewujudan Allah Taala. Bukan dia Tuhan. Itu jaga itulah seronoknya orang dapat makam ni, dia tengok mana tuan-tuan. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Pusing mana aja di sana wajah Allah. Apa mana wajah Allah? Mana semua tu menunjuk ke atas kewujudan Allah Taala. Semua menunjuk. Seolah-olah semua makhluk ni berkata Allahu mawjud. Yattasi bi sifatil kamalat laula kadzalik ya lam yujadu syai'an atau lam yakun syai'an. Ya. Mana Allah Taala bersifat, ya, ada dia bersifat dengan segala kesempurnaan. Kalau tidak begitu, semua benda tak ada. Atau benda pun tak ada. Jadi ada ni, dia menyuruh. Sebab tu dia panggil cermin. Sebab tu barang siapa tengok pada makhluk hati tak karen ke Tuhan, bermakna cermin ni dah rosak. Cermin dalam ni dah berkarat. Kena sental balik tuan-tuan. Ya, kena sental sebersih-bersih dengan taubat, dengan titisan air mata meraung. Abang mursyid kita tuan, dia sampai jejak makrifat, dia kata aku mengaung malam-malam sampai orang kampung kata aku gila. Ya, air mata aku dekat satu jak gitu. Dia tumpahkan air mata dia, ya, mursyid kita hantarkan Naqsyaband dekat satu jak. Kita menangis satu sudu pun tak ada lagi. Itu nak sampai ke Tuhan, puaka tu. Anak nak sampai share air mata tak tumpah, bohong. Kena tumpahkan air mata dulu. Ya. Jalan kita jalan mahabbah. Terjemahkan mahabbah, rindu dengan Tuhan. Macam mana kita rindu? Barulah Tuhan akan tarik. Tidak, kita nak pergi tak bersungguh, apa nak tarik. Ya. Kalau orang tu betul-betul nak ke rumah kita, insya-Allah kita turutlah. Kan? Tolong Tuhan, kejap pun datang dari sini nak jumpa Tuhan. Saya tak ada kenderaan, tolong ambil. Insya-Allah dia nak. Tapi kalau dia kata nak, kalau ambil boleh ke? Bunyi lain boleh ke? Tak payah dia kata. Kan? Itulah maknanya. Nak sampai ke Tuhan, nampak macam tak bersungguh kan? Tak terbuka kan. Apa benda pembukaan ni benda mahal. Bukan benda kecil anak kan, benda besar kan. Tajalliyat ni benda besar. Waktu kena bersungguh-sungguh. Sebab tu ulama letakkan salah satu daripada cara adat dia apa? Man talabal ula sahiral layali, siapa nakkan benda tinggi dia kena berjaga malam. Malam kena jaga kan. Kena mengaum malam-malam, kena menangis, minta Allah Taala buka hijab. Ya. Allah Taala buka hijab insya-Allah. Itu nikmat besar. Ketika itulah dia akan rasakan kenikmatan dalam seluruh ibadat. Dia semayang manis, dia zikir manis, apa sebab semua lazat. Dalam pandangan dia memandang makhluk pun ada kelazatan. Sebab di situ terbuka hijab dia dengan Allah Taala. Benda ni kena cari sebelum kita padam. Tu padam. Qalu inna lillahi belum sampai itu. Ya, minta Allah Taala bukakan insya-Allah taala. Ya, bagi Allah Taala mudah kan. Wa ma zalika 'ala Allahi bi'aziz. Tidaklah benda bagi Tuhan payah, kejap dia tarik perompak penyamun jadi wali kan. Tapi nak tengok kita, kesungguhan kita macam mana. Kalau nak benda besar, kenalah modal besar. Takkan nak untung juta modal 2,000. Mana dapat kan? Ya, maksudnya begitu. Ya, mana kena riyadhah wal mujahadah semua-semua. Kemudian wa ammar ru'yatul zat wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli tajarrud wa jazil qulubana 'an tazarrus ilayhi wa inkashif lana anwarul muraqabah wa rasyad. Ya